Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Sains tahun 3 bersama dengan Cikgu Farhan. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran minggu lepas kita iaitu berkenaan dengan bahan berasid, bahan beralkali dan juga bahan neutral. Jom kita ke muka surat sebelah. Dah sedia untuk belajar? Jom kita belajar. Okey, jadi hari ini kita akan belajar berkenaan dengan sifat bahan berasid. Okey, kalau kita tengok di skrin, ada 3 contoh bahan berasid iaitu air asam jawa, air teh dan juga kicap. Air asam jawa dan juga kicap minggu lepas kita dah buat eksperimen menggunakan kertas litmus dan dia menunjukkan kertas litmus biru berubah ke warna merah. Kertas litmus biru berubah ke warna merah. Jadi, kalau kita tengok satu persatu, air asam jawa, rasa dia, kalau kita buat ujian rasa dia masam. Dan sentuhan, bila kita sentuh air asam jawa, menggunakan hujung jari, kita akan berasa licin. Kalau air teh, rasa dia manis, sentuhan dia biasa saja, tak licin dan tak kasar. Kemudian kalau kita menjalankan ujian rasa kepada kicap, kita akan rasa masin ataupun manis. Dan bila kita sentuh kicap, dia akan berasa licin. Tetapi ketiga-tiga ni semuanya bahan berasid. Rasanya tidak sama. Ada yang masam, manis, ada yang masin. Dan sama juga macam sentuhan. Licin, ada yang berasa macam biasa. Tak licin dan tak kasar. Okay, jadi untuk soalan yang seterusnya. Okey, sifat umum bahan berasid, secara umumnya bahan berasid, kertas litmus, dia mengubah warna kertas litmus daripada biru ke warna merah. Dan rasa dia, kebanyakan rasa bahan berasid ni berasa masam. Dan sentuhan dia, tekstur dia, bila kita sentuh bahan berasid ni, dia akan rasa perit dan juga menghakis. Kita akan rasa sedikit pedih di tangan kita dan juga dia bersifat menghakis. Jadi untuk persoalan yang seterusnya, dia tanya, bolehkah kita menentukan sifat bahan berasid hanya melalui sentuhan dan rasa dan mengapa? Jawapannya tidak boleh. Kerana bukan semua bahan berasid berasa masam. Tadi kita dah uji kan? Ada yang berasa masam seperti air asam jawa, ada yang berasa manis seperti air teh dan ada juga yang berasa masin macam kicap. Tapi semuanya bahan berasid. Dan bukan semua bahan berasid berasa masam dan juga tak semua bahan berasid itu selamat untuk disentuh dan juga dia tak selamat untuk kita rasa menggunakan lidah kita. Okey, itu sifat bahan berasid. Sekarang kita pergi kepada sifat bahan neutral. Okey, ini adalah contoh-contoh bahan neutral. Kita ada larutan garam, larutan gula dan juga air mineral. Okey, untuk ujian kertas litmus, semua bahan neutral tidak mengalami perubahan warna, tidak mengubah warna kertas litmus. Merah kekal merah dan kertas litmus biru kekal biru. Okey, jadi semua sama. Larutan garam pun tak ada perubahan, larutan gula pun tak ada perubahan dan larutan air mineral pun tidak ada perubahan kepada kertas litmus. Okey, sekarang kita tengok ujian rasa pula. Larutan garam rasa dia masin.
Larutan gula, rasa dia manis. Dan air mineral, rasa tawar. Dia tidak ada rasa. Okey, jadi sentuhan untuk larutan garam, kita berasa kesat. Larutan gula, kita rasa licin. Dan air mineral, dia tak kesat dan tak licin. Kita rasa biasa sahaja. Jadi macam mana tu sifat bahan neutral ni? Okey, secara umumnya kebanyakan bahan neutral, kebanyakan bahan neutral berasa manis, masin dan tawar. Kebanyakannya. Dan untuk kertas litmus, ini pasti. Sekiranya kita menggunakan kertas litmus, ini pasti dia tidak mengubah warna kertas litmus. Merah tetap merah, biru tetap biru. Dan kebanyakannya bahan neutral, bila kita sentuh, kita akan berasa licin dan kesat. Jadi persoalannya di sini, bolehkah kita menentukan sifat neutral hanya melalui sentuhan dan rasa? Contoh kita rasa bahan tu, kita rasa manis, kita kata okey, ini neutral ni kalau manis. Boleh tak? Ataupun kita rasa masin, ini mesti neutral, masin. Boleh tak macam tu? Jadi jawapannya tidak boleh, kerana bukan semua bahan yang berasa manis, masin dan tawar adalah bersifat neutral. Tak semua. Jadi macam tadi, kicap dia berasa manis ataupun masin kan? Tapi dia bukan neutral, dia asid. Jadi, sekarang kita tengok ke slide yang seterusnya. Kita tengok pula sifat bahan beralkali. Kat sini ada 3 contoh bahan beralkali, iaitu larutan kapur sirih, jus sawi dan juga jus pucuk betik. Ketiga-tiga bahan ini, sekiranya kita menggunakan ujian kertas litmus, ketiga-tiganya mengubah warna kertas litmus merah menjadi biru. Dan kertas litmus biru, dia kekal warna biru. Okey. Dan rasa dia macam mana? Sekiranya kita rasa menggunakan lidah. Larutan kapur sirih berasa pahit, jus sawi berasa pahit, jus pucuk betih pun berasa pahit. Dan sekiranya kita menggunakan ujian sentuhan, larutan kapur sirih berasa licin ataupun ada kadang-kadang kita rasa sedikit kasar, jus sawi licin, jus pucuk betih pun kita berasa licin. Okey. Jadi, secara umumnya bahan yang bersifat alkali ni, perubahan warna kertas litmus ini pasti dia mengubah warna kertas litmus merah menjadi biru. Semua bahan beralkali, merah jadi biru dan biru kekal warna biru. Dan secara umumnya, kebanyakannya yang berasa pahit adalah bersifat alkali. Kebanyakannya, tapi tak semua. Dan sentuhan secara umumnya sifat bahan beralkali, dia berasa licin. Tapi, bolehkah kita menentukan sifat beralkali hanya melalui sentuhan dan rasa sahaja? Dan mengapa? Jadi tak boleh. Jawapannya ialah tidak boleh sama sekali. Kerana bukan semua bahan yang berasa pahit itu bersifat alkali. Kadang-kadang ada yang bahan bersifat pahit, bahan yang berasa pahit, dia bersifat asid. Dan ada juga bahan yang berasa pahit, ada yang bersifat neutral. Jadi, sebagai kesimpulan ataupun rumusan untuk pembelajaran hari ini, untuk menentukan sifat kimia sesuatu bahan dengan tepat,
kita perlulah menggunakan kertas litmus, iaitu kertas litmus merah dan kertas litmus biru. Kita tidak boleh sekadar menggunakan ujian rasa dan juga sentuhan sahaja. Tak boleh rasa dan sentuh. Kalau rasa pahit, kita kata diakali. Tak boleh. Macam tu. Kita kena untuk mendapat ujian yang tepat menggunakan kertas litmus. Tapi bagaimana sekiranya kita telah kehabisan kertas litmus? Untuk persoalan yang terakhir ni, kita akan sambung di kelas kita yang akan datang. Jadi, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini sebagai latihan jawab soalan di modul yang cikgu bagi. Dan jangan lupa semua, #stay safe dan #jaga SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.